Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua. So, seperti biasa kita di Jom Ngopi lah. Kita akan bicara banyak isu hari ni. Aku rasa isu hari ni pun agak panas lah. Tapi sebelum tu mungkin kita nak kenalkan diri kita dululah. So, basically aku macam biasa lah. Setiap hari lah. Cakap benda sama je. Aiman Wak Alias. Saya Afiq Kuan. Saya Syafiq Sahri. Oh, macam MC. ATM. Okay, so hari ni kita akan bicara dua perkara lah. Yang pertama adalah tentang pencen. Yalah, semua orang tengah bergaduh pasal pencen. Ada kata masuk tak masuk. Itu satulah. Yang kedua kita akan bicara tentang dom pelangai. Bukan pelangi. Pelangai. 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 Tu pelangai. Sebab ada orang cakap aku dom pelangi. Bukit mana aku tak tahu. Tapi kita akan mula dengan isu pertama lah. So isu pencen. Ya, aku rasa banyak isu ni agak panas. Ada orang marah. Seseorang aku sebut nama lah. Ada orang marah KJ bila KJ nyatakan untuk hapuskan pencen dan sebagainya. Tapi kita start dengan asas dulu. Kenapa tiba-tiba isu pencen ni dibahaskan, dibincang? Mungkin orang nak tahu kenapa tiba-tiba ni. Bukan kenapa tahun ni. Kenapa KJ cakap macam tu tiba-tiba. Mungkin kita nak start dengan Syafiq pula. Kau rasa sebab apa orang bahas benda ni? Aku rasa sebab apa orang trigger. First sekali mungkin disebabkan tajuk ataupun news yang dikeluarkan oleh pihak berita lah. Sebab diorang hanya ambil headline semua tu, and then diorang tak baca isi dia. So apa yang dijelaskan oleh KJ tu sebab apa? Isu gaji ni, isu pencen lah. Gaji pula. Dah termasuk minggu lepas lah. Isu pencen ni. Pencen ni dia dah bertahun lamanya, and then kita kena ada satu reform baru lah. Okay. Sebab isu pencen ni apa yang aku faham lah, sesiapa kaki tangan kerajaan yang pencen, dia akan dibayar oleh badan awam lah. Yes. Which is daripada PBT, JLC sebagai majikan diorang. So basically itu adalah cukai kerajaan lah untuk membayar kaki tangan kerajaan yang pencen ni. Betul. So itu mungkin okey Afiq, apa yang nak Syafiq terangkan tentang duit rakyat digunakan untuk bayar pencen lah. So siapa ayah kau dapat pencen tak? Aku tak. Mak kau? Aku bisnes. Mak kau pencen. Oh, mak kau dapat pencen. So maksud mak kau tu pencen dia daripada duit rakyat lah. Yeah. Kena faham tu. Pencen mak kau lah daripada duit rakyat. Ya, aku faham. Aku faham. So mungkin kau nak terangkan lah Afiq. Kau nak terangkan adakah kenapa orang bahas isu pencen ni? Aku cuba orang lain tak faham kenapa kita bahas isu pencen. Okay. First untuk kita tahu First, kenapa orang bahas isu pencen ni? Disebabkan oleh benda ni dispark. Okay. Dispark dekat parlimen. Ahli parlimen buat lah. Itu Syed Saddiq, SS lah. Okay. Aku tak nak promote dia tak penting lah. Macam ni lah. SS tu Syafiq Sahri. Okay. Dia tak penting. Aku tak suka promote dia. Macam mana? Dah lihat guna tu. Habis kita back balik. So aku waktu belanjawan, aku study tentang belanjawan lah. Study lah. Dah cakap benda tu lah. So motif utama kenapa dispark oleh budak SSS ni, sebab perbelanjaan kerajaan hampir 90% kepada pencen. KDNK kita tu spend kita kepada emolument ni banyak. Tapi pencen termasuk dalam emolument lah. Bahasa mudahnya lah duit kerajaan lah. Kalau peluar kat sana, pendengar kat sana dengar podcast kita, kalau aku sebut emolument mungkin ada yang tak faham. So bahasa mudah lah duit kerajaan. Duit kerajaan dah hampir 90% di-spend kepada pencen. Dan bagi aku student ekonomi, kalau you spend kepada something yang tak ada hasil, itu sangat polisi yang tak bagus dan membazir. Sebab apa you spend? Sebab you nak hargai. Hargai tak bantu ekonomi pun sebenarnya. Basically dia akan uselesskan kita punya pembangunan dari segi infrastruktur dan pendidikan lah. Betul. Pandangan aku. So why tu nak spend tu banyak. Okay. So adalah idea kata pencen ni perlu dihapuskan. Kalau pencen dihapuskan, kaki tangan kerajaan yang dapat dosa pangkat tinggi-tinggi dah. Tega lah dia. Memang. Aku dah kecil lagi duduk kerajaan tak pernah hargai. Ini pencen ni untuk hargai aku. Kerja fikir pasal diri sendiri. Manusia ni dia akan tega kalau kena dia. Ini manusia ni, aku straight forward ke manusia lah. Marah betul. Tak, bukan. Aku jujur lah. Podcast ni aku rasa semua kena jujur. Ya, aku jujur. Aku jujur. Gameplay aku jujur. Kau penonton luar tak puas hati, tak apalah. Aku bukan politik. Aku bukan politik. Aku straight forward. Masalah dia disebabkan trigger je. Sebab kena dia.
Kau bayangkan kalau ke BSP dividend tak naik, tak kena dia tak trigger. Tak kisah aku ke BSP ni. Oh, so kau cakap pasal pencen sebab tak kena kau lagi lah. Okay, aku be normal person. Kau be a normal human, manusia ni akan trigger kalau kena dia. Iyalah, faham. Akan trigger, dia takkan rasa benda. So, benda ni kena kaki tangan awan, kaki tangan kerajaan yang ada 800,000 kat Malaysia ni. Kita kena mereka ketiga because motif mereka masuk kerja sebab penceng, sebab kita diberi dakyahkan bahawa didakyahkan oleh golongan-golongan generasi kau ni man, generasi orang tua 50 60 ni, millennial generasi tua ni untuk boomer generasi boomer. Aku jujur, aku bukan anti boomer tu, tapi benda ni tak sihat sebenarnya. Dia tak bagi anak dia kebebasan. Maka betul. Terus kan. Habis belajar, apa ayah nak masuk kerajaan. Walaupun kerani masuk kerajaan, ada masa depan. Aku pun tak faham why. So sebab apa? Sebab pencen. Nanti kau senang hidup tua, nanti senang semua. Okey, konsep senang. Mama senang, semua manusia hidup senang. So kalau kita hapuskan pencen ni, habis cita-cita ayah-ayah orang lama ni. Nak dia berjaya. So benda ni perlu ada perubahan. Personal aku be honest man. Pencen memang aku bahas daripada zaman aku universiti lagi. Aku memang tak pro pada sistem yang tak bantu pada ekonomi. Gila. Aku bagi soalan ni tapi aku jawab last lah. So aku tak setuju lah bagi duit pada orang miskin sebab dia tak buat apa-apa. Salah. Itu lain. Katakan penjawat awam tu dia macam susah ke apa after mat dia kerja kan. Okay, aku bagi analogi. Penjawat awam takkan susah sebab apa? Dia ada kenaikan gaji. Dan masalah dengan pencen sekarang ni, kenaikan pencen juga berlaku. Iyalah. Okay. Sebabkan ATA pada 2013 lah aku. Perubahan ATA tu kejayaan besar. Di mana kalau kerajaan bagi spend duit kepada kaki tangan kerajaan untuk naik gaji, pencen pun akan naik juga. Okey, aku tambah sikit boleh? Boleh. Aku tambah, aku rasa Afiq penat penat. Okey, jadi macam ni. Aku tengok ni bukan, aku tengok dari sudut urus takbir kerajaan lah. Kita sedar bahawa setakat 2023 berdasarkan data aku tengok, kita ada 800,000 pesara kerajaan. Kita sebut pesara kerajaan, bukan pesara satu Malaysia, pesara untuk kerajaan. So dalam 800,000 ni, kos untuk bayar pencen adalah 800 juta. Aku ulang lagi sekali. Kos untuk bayar pencen adalah 800 juta sebulan. Oh, ni baru sebulan. Tak sampai lagi gaji aku sebulan 800,000 tu sangat menarik. 800 juta tu sangat menarik. Tapi ya, kenapa kita, bagi aku isu ni aku rasa bangkit, ia famous pada tahun 2019. Ada beberapa orang, terutama Syed Saddiq lah. Sebab itu Syed Saddiq first time jadi ahli parlimen. Dia cuba untuk bangkitkan beberapa isu baru. Aku sedar bahawa aku setuju tentang satu dasar. Aku kena cakap ni, aku kena jujur. Aku walaupun aku tak suka sangat dia, aku kena jujur. Aku setuju apa KJ nyatakan dalam satu podcast yang dia mengatakan bahawa pencen ni perlu dihapuskan, perlu ditukarkan kepada LBSP. Sebab apa? Cuba kau bayangkan 800 juta sebulan untuk bayar pencen. Bukan kita tak hargai, tapi beban kewangan tu. Okey, mungkin orang luar tak faham apa kaitan beban kerajaan daripada kita semua. Cuba bayangkan, jika beban kerajaan terlalu besar menyebabkan kerajaan tak ada duit untuk bagi bantuan pada orang lain. Contoh bantuannya mungkin subsidi sebagainya. Mungkin yang RM1 kat hospital tu ada duit kerajaan. Sebab tu dia murah. Sekolah RM50 setahun, itu adalah duit kerajaan sebagainya. Jika beban tu terlalu berat dari sudut kewangan, menyebabkan kerajaan perlu cari duit lain. Dua cara kerajaan perlu cari duit lain. Yang pertama adalah naikkan cukai. Orang tak suka lah naikkan cukai. Contoh cukai sekarang 5%, contoh lah. Naik kepada 10%. Sebab nak duit lebih. Ya, betul. Sebab beban kat situ. Itu pertama. Yang kedua, ataupun potong subsidi. Kos hospital akan jadi naik dari RM1 kepada RM10. Itu yang tiba-tiba naik, fitnah RM1 dari RM10 fitnah tiba-tiba je. Panas aku. Itu dua benda. Satu, naikkan cukai. Satu, hapus subsidi. Of course lah. Itu akan beri kesan pada seluruh negara. Bukan hanya kepada pesara kerajaan. That's why aku setuju dengan apa yang dikeluarkan oleh KJ dan juga Syarif, yang bahawa pencen ni perlu dihapuskan supaya keselamatan ataupun kebajikan ataupun masa depan orang lain terpelihara. Terpelihara. Tapi yalah, kita cakap kita tahu ada masalah ni. Kita ada masalah ni. So bagi korang lah, kita buka benda ni persoalan besar lagi. Bagi korang, adakah korang setuju, jika korang setuju pencen ni dihapuskan, apa alternatif dia? Mungkin Syafiq nak terangkan dulu.
alternatif dia mungkin kita tak boleh sapu rata semua dulu secara mengejut. Betul. Banyak langkah-langkah ataupun inisiatif yang perlu dilakukan, dibincangkan dengan beberapa pihak. Yalah, ini ni berkaitan dengan kebajikan rakyat. Jadi yalah, bila sesuatu benda tu mengejut, of course rakyat akan trigger lah. Katakan tiba-tiba, pencen akan dihapuskan. Banyaklah generasi-generasi milenial ataupun golongan-golongan boomer ni, dia akan trigger terhadap kerajaan and then put the burden on the government itself lah. So langkah dia berbincang dahulu and then bersama pihak-pihak berkaitan untuk mencari jalan yang sesuai. Sebab kita kena menghargai ni jugalah pada pendapat aku lah. Pesara-pesara kerajaan pesara-pesara kerajaan. And then at the same time kita kena ambil juga freshie graduate untuk freshie universiti. Sorry. Alah Ini aku dengan freshie. In the meantime student dah masuk. Freshie. Sorry fresh graduate. Fresh graduate. Fresh graduate ni untuk masuk bekerja, untuk Betul. rolling balik kaki tangan awam yang telah bersara lah. So macam tu lah, kena berbincang. Menarik. Syafiq punya angle adalah kita kena berbincang. Bagi kau macam mana? Bagi aku step forward. Aku step forward. Aku dah nyatakan dalam podcast ni aku anti pension. Anti. Aku tak suka invest duit pada benda yang tak berbaloi. Benda yang bagi aku untuk terhargai itu tak patut. So step pertama, tak nak bagi kaki tangan kerajaan mak aku, kau aku marah aku sebab mak aku buat pencen kan. So mak aku, kau aku dia marah aku. So aku be honest, jujur. Okay, so polisi tu selamat. For now, tak nak ada kemarahan rakyat atau kemarahan mak aku. Tak ada aku lah. Kau fikir kau dia kata manusia fikir diri dia. Ya man. Kan? Manusia hanya fikir diri sendiri. So untuk pendengar di luar sana, first step untuk elak daripada kerajaan kena marah dengan kaki tangan kerajaan. Government, kerajaan sendiri dimarah oleh kaki tangan dia. First step, untuk yang pakat-pakat jusa tinggi ni, tukar kepada KBSP. Yang grade bawah 41 ke bawah, stay pencing dulu. Untuk pasal 5 tahun tu 10 tahun. Itu step pertama. So kena ada. You kena ada perubahan. Maksudnya at least you yang pakat jusa ni, yang pencing dia sebulan dah 10,000, 15,000. Pencing saja dah mahal kan. Pangkat you tinggi. Ya, betul. So apa kan tu? Tu pergi ke BSP. So yang bawah grade ni, yang kerani level 41, tak level pegawai lah, level penolong pegawai, Staff lah. Staff kekal dia pencing. Sebab apa? Sebab dia ada masalah kewangan yang jelas. Kita nampak. Pencing adalah apa? Pencing dia pun tak besar. Tak besar. Pencing tak besar. Pencing dia boleh pergi 2,000. Kalau ada kenaikan sampai umur 90, mungkin dah pergi 3-4,000. Tapi kalau ada tanggungan lagi bawah 18, beralih lah. Tapi kalau ada isteri, pencing tu beralih. Kita faham. Pencing akan beralih. Polisi kedua, tak ada peralihan pencing. Setuju tak ni? If you die, you die. Oh, you die. You die with your money lah. Tak ada peralihan pencing. Pasal pencing tak boleh diwarisi Okay. kepada isteri. Tapi kita faham bahawa isteri tak bekerja semua. Tapi benda tu kita ada kriteria kita lah. Kita ada kriteria dia. If pencing dia, contoh ayah kau pencen, contoh ayah kau meninggal, lepas tu beralih kat mak kau. Mak kau kerja kat businessman. Tak perlu. Dia dah ada income dia sendiri. So dia tak perlu. Kecuali dia lumpuh, dia tak boleh nak bekerja, tu kita boleh consider tu ada peralihan. Maksudnya peralihan tu kena ada kriteria. Ketiga, benda paling penting. Bagi aku, untuk back pada topik, untuk orang kata mungkin grade 41 pun nak juga. Aku tak pakat jusah lagi, aku tak naik pangkat pun, aku stay jadi pegawai-pegawai sampai aku pencen. Okey, bolehlah. Tapi bersyarat. Bersyarat macam mana? Kau mesti sumbang something kat kerja kau. Bukan kerja kau lepak, masuk kerja pukul 11, lepas kat pukul 5, bukan yang tu. Kau mesti ada something yang kau sumbangkan sebagai kau pegawai. Maksudnya pencen berkriteria. Tak semua dapat pencen. Kau kena KPI kau kena sampai, baru kau boleh dapat pencen. Kalau kau berkhidmat tempoh ni, tak ada KPI, berkhidmat saja sampai tempoh ni, tu tak dikira kriteria. Kau mesti ada something. So 3 perkara yang penting untuk perubahan pencen ni tanpa mengejut bagi aku. Yalah, bila kau cakap tentang pencen, aku sejujurnya ada dasar bahawa aku selari dengan apa yang Afiq sebut lah. Dia berfasah. Tapi aku punya dasar adalah akhirnya kita perlu pastikan bahawa semua orang bukan lagi dapat pencen dari fasa ke fasa. Sebab apa? Kerisauan aku bila cuba kau bayangkan
bila kau sebut lah, kau sebut tentang alternatif aku setuju untuk tukar pada ke lebih SP. Satu ke lebih SP, bila grade tertentu dia ada dapat bantuan lain. Maksud bantuan terus daripada kerajaan. Benda sama je macam pencen lah. Cuma kita tukar pada bantuan supaya bila dia ada perubahan, dia dari sudut, contoh dia mungkin staff, tapi dia buat bisnes dia kaya, tak perlu lah dapat pencen. Kebajikan, maksudnya bantuan kebajikan dah akan dihentikan lah sebab dia dah naik pendapatan dia. Cuma bagi aku, benda ni aku rasa orang kurang tekankan bila kata pesara kerajaan ni orang lihat pada orang kerja kerajaan. Tapi bagi aku lah, mungkin aku rasa orang politik akan marah gila kat aku lah. Aku rasa aku setuju untuk sekalikan juga ahli-ahli parlimen mesti. Sebab isu besar bila kau cuba kebaikan, berlainan dengan pekerja kerajaan. Orang politik ni, dia masuk politik, kecuali aku tak tahulah, tapi aku letak orang masuk politik ni nak berkhidmat pada rakyat. Tapi tak tahulah orang rasa nak masuk politik nak buat bisnes. Itu hadiah lah. Tapi aku rasa if aku masuk politik, aku nak berkhidmat pada rakyat. So if aku dapat gaji, alhamdulillah. Itu pertama. If aku dapat kelebihan SP atas khidmat aku, alhamdulillah. Tapi perlu ke bagi pencen orang? Sebab berdasarkan pengetahuan aku, let's say ahli parlimen tu dia pegang satu penggal, dia dah dapat pencen lah. Dia akan dapat lepas 56 lah. Tapi dia akan dapat pencen lah. Bagi aku kena sekalikan. Sebab beban kerajaan bukan hanya pada apa kita kata, pesara kerajaan, tapi juga pesara politik dah tersebut. Walaupun orang ni dapat duit kerajaan Bagi aku semua orang politik kena bersetuju bahawa, mungkinlah orang tak setuju dengan aku, tapi aku konsisten benda ni. Orang politik juga kena setuju untuk hapuskan pencen mereka. Pekan-pekan ahli politik yang dah jadi meti 5-6 kali tapi dah pencen gila, kaya gila. Kau dah ada bisnes semua. Bagi aku benda ni kena gerak. Sekali kau nak yakinkan rakyat, orang yang dilihat sebagai pemimpin, aku sebut orang politik sebagai pemimpin, dia juga kena hapuskan pencen dia dan ditukar pada KLSC. Yalah, Dr. Khalid, mungkin korang kenal Dr. Khalid, pernah nyatakan hapuskan pencen mereka untuk bagi hukuman mereka. Itu poin Dr. Khalid. Aku buat benda ni bukan bagi hukuman, tapi ini keperluan. Sebab pencen ni terlalu makan beban. Dia meningkat dari sehari ke sehari. Sebab pesara kerajaan ni dia meningkat. Dia naik, jumlah dia mungkin hari ni 800,000, tahun depan mungkin 900,000. Aku contohlah keadaan dia, kenaikan dia. Kenaikan tu ada lah. Bila kenaikan tu ada, menyebabkan beban kerajaan tu besar, dan akhirnya perlu buat langkah lah. Bagi aku, mungkin Afiq kata start dengan Jusah Aku nak start dengan ahli politik. Ahli parlimen lah. Ahli politik, ahli parlimen sebagainya. Adalah, aku rasa akan ada orang tak setuju, tapi aku konsisten. Orang politik patut bersyukur jika mereka dipilih oleh rakyat. Itu je. Jangan terlebih bersyukur sampai nak pencen. Ya, sebab korang masuk politik untuk berkhidmat. Ada betulnya sebab ahli parlimen ni dia 5 tahun je dipilih. And then apa kata kalau macam dia tak puas jadi ahli parlimen, of course dia punya pencen dia akan meningkat setiap kali dia berkhidmat. Silap aku 3 kali, lepas 3 kali, lepas 3 penggal, pencen tu tak naik lah. Tapi dia ada kenaikan sikit-sikit lah. Cuma apa kau setuju kau? Ya, aku rasa mungkin lah Syafiq dengan Afiq nama sama. Syafiq dengan Afiq. Tapi yang penting aku lagi handsome daripada Afiq. Itu korang bahaskan sendirilah. Tapi yalah, bagi aku nak kerajaan mulakan. Jika kerajaan itu rasa pencen ini membebankan, mula dengan pencen ahli politik. Itu perkara yang perlu diutamakan. Sebab mereka ni lain dengan kerajaan dia start lama ni. Diorang ni masuk ni untuk berkhidmat. Kau memang datang masuk politik ni, kau datang untuk berkhidmat dengan rakyat. Kau bertanding ahli parlimen sebab berkhidmat. Kecuali lah hal lain, itu korang lah. Tapi kau masuk ni untuk berkhidmat, so sepatutnya kau patut bersyukur dah kau dapat KBSP. Kau patut bersyukur dah kau dapat KBSP. Kau datang ni memang, bagi aku industri politik, ahli parlimen sebagainya ni. Dia industri yang kau berkhidmat, bukan kau nyari profit. Bukan untuk kau jadi kaya dan sebagainya. So basically if pencen kau hilang, kau jangan sedih pun. But if kau masuk jadi kaya, mungkinlah kau orang rasa benda lain. Aku punya pendirian, aku setuju dengan kau. Orang politik, tapi tak ada orang ahli politik yang berani. So kita kena mulakan. Macam aku cakap man, manusia ni hanya yang ketiga kalau kena dia bertindih sendiri. Manusia bertindih sendiri. Benda yang kena dia aku tak sebut lah. Nak orang politik ada kuasa untuk ubah dasar. Ni tak menguntungkan aku, merugikan aku. Orang tak berani. Orang yang populis macam SS ni lah. Okay, SS tak sebut pun jadi menteri. Menteri tak pernah sebut pun. Waktu dia dah jadi pembangkang, waktu dia dah nyak-nyak, baru nak sembang, baru dia nak pencen nak jadi populis. Okey, tak apa, kita memahami dia. Bahawa gameplay yang dia bawa sekarang ni
3-4 tahun dia bunuh diri sendiri bagi aku. Ya, Dia akan hancurkan diri sendiri. Tapi abaikan dia. Abaikan dia. Abaikan dia. Dia tak famous. Dia tak perlu diingatkan. Tapi isu ni telah pun tak silap aku lah dijawab oleh Perdana Menteri kita sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang isu pencen ni tak boleh Dibuat sembrono. dibuat sembrono sebab dia termaktub di dalam perlembagaan. And then apa yang kerajaan telah buat satu inisiatif ialah mungkin ahli parlimen dia akan cut dari segi allowance lah, which is allowance perjalanan, allowance pentadbiran, so on, sebagai galangan ganti untuk isu pencen ni lah. Dia kata nak tunjuk ada political will lah. Ya. Ada political will. Nak tukar tu kena buat perlembagaan sebagainya. Tapi at least kita ada ke arah tersebut lah. Yes. Dengan memotong allowance ahli politik ni. Yes. Betul setuju. Lah, okey. Kita pergi soalan terakhir pasal pencen ni. Soalan sangat simple. Aku rasa Afiq akan cakap anti pencen dia. Kau sebut anti pencen macam biasa. Tapi aku nak kau jelaskan. Aku rasa orang tertanya. Okey, kau orang tak setuju pencen, kau anti pencen, kau sebut secara simple ni. Bagi kau apa dasar yang baik yang boleh diikuti untuk hapuskan pencen bagi kau? Kita start dengan Afiq lah. Bagi aku. Thank you. Soalan tu aku nanti kan. Okey. Sebab aku rasa benda ni perlu dibahaskan. Walaupun aku tak mahir sangat. Tapi aku rasa pandangan soal anak muda yang merasakan dia akan masuk kerajaan nanti, tapi dia anti pencen, macam aku, go pada konsep yang sama. KWSP. Kenapa aku cakap KWSP ni bagus? Bukan aku pro KWSP pun sebenarnya. Tapi aku nampak bahawa benda ni sangat bagus. Sebab kau belajar untuk melabur. KWSP adalah satu melabur. Dan sekarang ni KWSP nak buka akaun 3 pula. Sangat benefit. You kena tengok turn ni. Turn KWSP ni sangat benefit. Sebab dia akan dapat dividen tahunan. You carung pun. Dan you carung RM300. Majikannya pula tambah lagi RM300. Kalau you gaji RM2,000 atau RM3,000 lah. So dia dah 600. Sebulan dia dapat free. So you bayangkan. Ada kenaikan. Apabila gaji dia naik, caruman you naik juga. Dan caruman majikan yang kena bayar kat KWSP pun naik. Betul. Konsep yang mudah. So untuk selesai masalah KWSP pun ada masalah kan. Sebab KWSP masalah satu. Dia bayar semua terus sekaligus. Umur 55 kau ambil terus. Sejuta, 2 juta. Kau ambil tu. Itu kan masalah. Walaupun golongan-golongan KWSP ni cakap bahawa aku ada plan aku buat bisnes, dia buat ni. Tapi bagi aku, ini plan aku. Untuk alternatif KWSP dah aku bagi cadangan lagi untuk selesai masalah ni. Tak nak orang rugi. Tak nak orang tiba-tiba pergi masuk Bitcoin lah. Tiba-tiba pelaburan. Pelaburan yang diorang macam syok ada duit banyak melabur 1 juta. Tengok rugi kosong. Tu miskin. Okey, tu miskin. So tak nak macam tu. Tak sihat. So, kita faham bahawa setiap kaki tangan, setiap yang carung ke BSP ni ada plan dia. Lepas dia bersara dia nak buat bisnes lah, dia nak pergi melancong lah, dia nak bini 2 lah. Ikut dia lah kan, tak kisahlah. Tapi, 50% lagi perlu dibagi secara bulanan. Sehingga tempoh masa hingga 90 tahun. Sehingga habis. Kalau dia contoh, dia meninggal, pas kepada bini dia. Pas kepada siapa? Dia boleh pas kepada siapa-siapa dia nak. So itu. So selesaikan masalah bahawa kau tak terlalu boros. Sebab manusia ni apabila duit dah datang lebak dan manusia tak boleh berfikir secara waras. Kalau dia dah ada duit, dah ada kelebihan, dia tak boleh fikir secara waras sebab mudah terpengaruh. Manusia akan mudah terpengaruh apabila dia rasa senang. Betul. So apabila dia rasa mewah, dia banyak duit, banyak harta, dia akan mudah terpengaruh. Dia tak faham. So that's why lah orang kaya ni dia take time untuk jadi kaya sebenarnya. Dia rugi dulu baru kaya. Sebab dia belajar berkesilapan. Cuba you guys fikir. You dapat 1 juta, 2 juta. You dah invest 2 juta atau 1 juta. You fail. You belajar kesilapan. You ada peluang 1 lagi, 1 juta lagi. 1 juta kena buat apa ya? So if you tak ada, you invest semua duit USP you dalam Bitcoin. Rugi. Umur 60 nak belajar berkesilapan. Tak boleh dah bah. Umur 60 tak ada belajar pada kesilapan dah. You dah game over. Dah hancur dah. So nak comeback balik. Okay, faham motivation. Kena comeback. Comeback apa? Comeback dah umur 50. 60, 70. So you kena fikir logik. Bahawa gameplay KWSP ni bukan saja pelaburan. Dia adalah duit untuk waktu tua. Duit untuk waktu korang tua nanti. So itu ringkas aku. Okay. Ringkas man. Masih. Covid. Okey, aku bersetuju dengan dengan menukarkan skim pencen kepada KWSP ni. Tapi dalam satu konteks konteks yang ada guideline jugalah, which is kerajaan harus
membuat satu inisiatif kepada pesara-pesara kerajaan ni untuk buat satu bisnes lah. Kira daripada industri desa, bisnes kedai makanan ke, pertanian ke. Sebab pada pandangan aku lah, after habis pencen, of course pesara-pesara kerajaan ni dia akan kosong, and then of course dia akan cari satu aktiviti. So idea aku adalah ajar dia orang buat bisnes, tak pun dari segi sektor pertanian jugalah. Sebab macam Pok Pi cakap tadi, Afiq Ikhwan cakap tadi, bila dapat duit KWSP ni melabur. Tapi aku berpandangan jauh, which is membuat satu perniagaan lah yang akan datangkan keuntungan kembali kepada diorang. So itulah idea aku, bagi mengurangkan beban kerajaan lah. Sebab yelah, aku rasa kita semua dah nyatakan idea masing-masing. Aku rasa semua kat sini boleh kata bahawa bersetujulah bahawa pencen ni perlu perlu ditukar kepada skim yang lebih mengurangkan beban kerajaan. So aku rasa lah orang ramai kat luar sana pun boleh dengar sebab mungkin apa yang kami cuba sampaikan, dan akhirnya boleh kritik lah jika ada tak setuju. Kami okey sebab kami rasa anak muda sama sekarang ni kena bercakap dengan idea, bukan hanya cakap kosong. Ini idea kami, jika tak setuju teruskan, tak ada salah bagi kami. So itu untuk topik pertama. So kita pergi pada topik kedua. So lah kita jarang sebenarnya bincangkan isu tentang DUN ni ataupun PAK. Sangat jarang. Aku rasa Jongopi ni jarang gila, selalunya kewangan dasar. Tapi lah bila ada satu permintaan kat DM Instagram, dia DM kata, apa pendapat ataupun apa pandangan Jongopi tentang DUN Pelangai? Aku sebut betul kan? Betul, bukan pelangi bukan pelangi. Ada orang dah 3 sekali salah ni. Pelangi. Aku pelangi ni belah mana? Tujuh mana? Okey, DUN Pelangai ni di Pahang lah, di Betong. Betul. Di bawah Parlimen Betong. So sekarang ni dia ada PAK. Dia mengundi, tak silap aku 7 Oktober. 7 Oktober. So dia akan dalam video kita akan release minggu ni, lepas tu dia akan mengundi lah. So kita tahu bahawa PAK DUN Pelangai ni tak cukup popular bagi aku. Dia mungkin kurang diambil maklum lah. Ya, betul. Tapi aku rasa bila ada permintaan daripada rakan kita di sosial media kata, "Jom ngopi buat analisis sikit. Adakah DUN Pelangai ni boleh menang tak PHBN ataupun kalah ke bagaimana? Kenapa rasa kalah, kenapa rasa menang dan sebagainya." Tapi kita start ke soal biasa dulu lah. Korang semua orang Gen Z lah. Aku millennial. Gen Z yang aku millennial, korang Gen Z So mungkin korang nyatakan apa isu yang korang dah dengar, apa yang berlaku di DUN Pelangai. Mungkin start dengan Syafiq. Macam biasalah. Perikatan Nasional akan melawan PHBN. And then ada satu lagi calon bebas. Yang tu aku dengar daripada calon bebas tu daripada UMNO yang tidak sehaluan dengan apa yang telah diberikan oleh BN Pahang lah. So isu yang berlaku di PRK Pelangai ni seperti biasalah, BN dengan dia punya isu agama and then isu sekular ni berpisah tiada lah. Apa yang kita boleh nampak, macam baru-baru ni aku ada tengok satu video yang menyatakan bahawa seorang calon daripada Perikatan Nasional telah mengatakan berbau sesuatu yang buruk lah kepada calon lawannya, iaitu daripada calon Barisan Nasional yang mengatakan bahawa pembangunan di dalam kawasan Felda ni sesiapa sahaja boleh buat. And then dia try relatekan pembangunan itu telah dibuat oleh babi. Maaflah kalau agak sedikit kasar. Itu kat thumbnail nanti. Okey, teruskan. Disebabkan, jadi kita dapat tengoklah macam mana pemikiran calon Perikatan Nasional ni berfikir berkenaan soal pembangunan infrastruktur di kawasan Felda tu pun tidak boleh pergi jauh lah. And then ada lagi satu video yang menunjukkan bahawa, saya tak pastilah itu calon ke apa, tapi yang pasti dia memakai vest Perikatan Nasional lah. Dia mengatakan bahawa apabila PHBN ni bergabung, maka DAP ni akan perlahan-lahan masuk ke dalam sistem kita dan mengubah negara kita menjadi sekular. Sedangkan kita kena sedar bahawa kita ada
kita ada Perlembagaan. perlembagaan iaitu undang-undang tertinggi di negara ini. Tiada siapa yang boleh mengubahnya. Kecuali ada kelulusan daripada Yang di-Pertuan Agong. Yes. Jadi kita kena elakkan politik seperti ini sebab yalah memang tak sihat. Takkan kita nak berfikiran 60 70-an sampai bila kita nak maju. Kita nak politik yang membahaskan soal isu polisi, soal kemiskinan. Sampai bila kita nak meratip di AP saja. Sebagai contoh kita lihat di Pulau Pinang. Sudah puluhan tahun di AP memerintah tapi tak ada pun orang Melayu kena pakai skirt, azan dihentikan, semua tu tak ada. Kita kena berfikiran secara realiti lah. Itu saja. Bila Syafiq katakan bahawa aku ni aku rasa kita semua setuju bahawa dalam Junggopi kita cuba senutin mungkin. Sebab kita pun bukan ditajuk oleh mana-mana parti. Ya, tapi ini pandangan personal kita lah sebagai seorang anak muda. Betul. Kita mahukan sesuatu yang lebih yang berpandangan jauh. Betul. Lah. Apa yang aku cuba nak nyatakan dalam aku melihat aku sangat cuba untuk memberi masa pada Perikatan Nasional. Sebab bila kita tengok bahawa Perikatan Nasional ni mungkin dia kata bahawa strategi paling efisien, paling efektif adalah menggunakan sentimen yang agama, kaum dan sebagainya. Tapi kita sedar bahawa dia punya strategi hanya jangka pendek. Sebab ini aku boleh bagi nasihat lah pada Perikatan Nasional. Jika rasa bahawa memainkan isu agama kaum itu kuat, teruskanlah. Tapi korang akan terima padahnya di masa hadapan. Tapi ini juga aku rasa peluang untuk korang untuk melahirkan seramai mungkin orang muda yang boleh berbicara tentang dasar. Sebab akhirnya orang akan tanya, di palangan orang tanya, aku rasa sebelum ni mana awak bekas pemain bola Badu Batia digurung nak silap aku. Dia pernah, awak tanya dia manifesto mana, dia kata something, dia kata bahasa dia tak ada manifesto lah. Sebab kita sedar bahawa Perikatan Nasional ni dia tak ada kesediaan untuk membuat benda baru. Sebab kau tak ada manifesto, so kau tak ada idea lah. Itu je aku punya tu. Orang tak setuju aku boleh dinyatakan. Tapi bila kau tak ada manifesto, aku tak setuju lah. Kenapa? Baru Batia ada manifesto. Apa? Dia cakap rahsia. Sebab bagi aku, bila kau tak ada manifesto, maksudnya kau tak ada plan. Sebab bagi aku, aku tahu, aku cuba nak seusnuzon lah, sambil sikit Usnuzon bahawa mungkin perlu beri masa. Aku beri masa, tapi at least setiap ada PRK, setiap ada PRN, at least tampilkanlah muka-muka ataupun idea-idea korang. Juga korang rasa macam yang korang pernah perjuangkan sebenarnya hudud. Diperjuangkan sekarang dah diam. Mungkin korang rasa ada benda lain, korang ada idea baru, tak kisah apa idea. Bagi aku hak korang, idea apa korang nak bawa, tapi ada idea lah. Bukan hanya mesti dia mengata DAP. Bagi aku benda tu tak sihat untuk masa depan negara. Mungkin lah, itu aku cakap. Mungkin Afiq ada pandangan lain, mungkin Afiq rasa, aku okey. Dia tak main macam mana pun, aku okey. I'm fine. Nampak muka berkerut je dari tadi bila sebut pelangai. Dia sebut pelangi. Dia pelangi. Pelangai. Dia pelangai. Okey Man. Aku macam malah nak mendidik lah orang politik ni. Kalau kau cakap macam mana pun dia tak nak main isu bangsa, isu kaum. Ikut dia lah. Ikut dia lah. Dia rasa rakyat ni bodoh, lagi bodoh dia buat lah, teruskan lah. So kalau dia rasa bahawa rakyat lagi bodoh dia teruskanlah jual dulu. Aku nampak straightforward, jujur. Aku tak bias lah. Kalau contoh DAP main isu perkauman, PH main isu perkauman, bagi aku kalau dia terlalu bodoh untuk main isu perkauman, dia go ahead. Yes. Dia tak sedar bahawa Malaysia ni tengah berubah. Yes. Isu perkauman ni isu zaman 60-70-an. Zaman P.Hamdi. Lama. Nak sebut juga P.Hamdi tu. Baik kau sebut Fir'aun. Aku tak ada lagi tu. Piramid gitu kan. Konsep yang senang. Kalau dia nak go, dia go lah. Sebab aku rasa orang politik ni perlu diberi pengajaran. Dan dia rasa bahawa tunggang tiket DAP, tunggang tiket Anwar salah, tunggang tiket Rafizi salah. Sama tak kalau Rafizi tunggang tiket bahawa Muhyiddin salah, semua sama. Sama, konsep dia sama. But aku be nature sebaik mungkin, tak bias. Kalau dia rasa tiket untuk perkauman dia boleh menang undi, dia buatlah. But aku rasa rakyat sedar. Rakyat kena main peranan. Anak-anak muda bahawa kena sedar bahawa bukan perkauman yang menentukan masa depan, tapi dasar dan polisi. Orang yang bijak, pemimpin kena bijak. Kalau pemimpin tu jumuk atau mando sangat ke belakang. Mando Mando. Pemikiran dia mando. Pemikiran mando betul. Dia mando lah. Maksud pemikiran dia yang mando, yang jumuk tu. Untuk kau diangkat sebagai pemimpin, bagi aku
pelik why kau decide untuk pilih dia. Sangat pelik bagi aku. So anak muda sekarang ni, nasihat aku, anak muda semualah rakyat Malaysia, kalau boleh tak boleh termakan dengan propaganda lama ni, propaganda yang memecahkan perpaduan dalam Malaysia ni. Dan fokus kepada future sangat penting masa depan. Masa depan untuk you bawa tu sangat-sangat penting. So setiap pemimpin mesti ada hala tuju dia. Apa dasar dia? Apa idea dia? Sebab sekarang ni kita tak sembang dah soal DAP Cina, tak boleh undi Cina sebab apa nanti Cina ambil alih Malaysia. Tak boleh undi Melayu, nanti Melayu pakai tanjak dah bawa kerih. Betul. Ini zaman bila saudara? Saya pun pakai Saudara. saya pun pakai baju apa ni? Stone Island. Orang Melayu pakai baju yang boleh style sekarang, tak ada masalah. Konsep yang nak bawa tu. Isak Storm Man. Jangan. Aku tak ada sponsor lah. Itu saja promote baru aku pun first time pakai baju macam ni. Tak nak pakai baju macam ni. So macam tu. Sponsor. Tak ada. Lepas tu sponsor ni mahal kan. Studio kita masih style. So last word kepada semua rakyat Malaysia, kalau orang politik masih nak main isu ni kat ceramah mana-mana, terus sound stepek dia. Sound stepek cakap ni. Boleh menang ke bang? Cakap itu. Main isu bangsa ni boleh menang ke? Tanya dia direct waktu dia ceramah. Kalau dia cakap boleh menang, biarlah dia fikir boleh menang. Boleh menang. Kau tahu je tu. Okey. Aku tertarik dengan Afiq kata dia. So bila Afiq kata adalah kita nak tengok tentang masa depan lah. Ya, masa depan. Atau Afiq berkata tentang DAP. Aku setuju. Let's say ada Ligu N. Aku ada sebut. Bila Ligu N buat satu statement, undi PAS kuih akan dirobohkan, toko akan dirobohkan sebagainya. Bagi aku, itu statement yang terpatut dibuat orang yang perjuangkan sosial demokrasi lah. Yeah. Okay, sosial demokrasi basically ideologi lah. Dia maksud sosial demokrasi ni, dia meraihkan semua orang. Sama, semua orang ada hak masing-masing. Ya, betul. Ya, itu maksud sosial demokrasi. So, DAP ni, ideologi dia ataupun sebut idealisme dia adalah sosial demokrasi. Tapi sebagai seorang yang dilihat ataupun dikatakan sebagai pejuang sosial demokrasi, mengeluarkan perkataan-perkataan yang bagi aku sangat-sangat sensitif, terkutuk lah aku sebut. Tak patut. Aku sangat mengecewa DAP. Itu juga. Kita konsisten. Siapa yang bercakap isu yang tak membangunkan negara, yang memecahkan Malaysia ni, bagi aku perlu dikutuk oleh anak muda. Okey. Itu pandangan kita tentang pelangan dan keadaan semasa. Tapi ada orang tanya, ini soalan penting. Ready? Ready. Aku tanya kau pula. Okay. Aku saya sini aku tak tanya kau. Okey, kau tanya aku. Okey. Aku daripada DM dia tanya, so Jung Api, apa analisis Jung Api untuk no pelangan? Adakah PHBN boleh menang ke tak? Ke bagaimana? So kita start dengan Afiq. Aku be personal lah. Kalau kita nampak statistik secara data, aku tak pergi pun bentung untuk kawasan no pelangan. Tak nak pergi pun, tak tahu macam mana. Tak nak survey pun sana. Aku kaum politik, so aku ni pematian kau lah daripada jauh. Pematian jauh. So pematian jauh aku bentung lah parlimen dia PH. Siapa nama yang Syafura, tak silap aku. Tapi menang 200 majoriti je silap aku, 200 ke 300 aku lupa. Sikit majoriti yang sikit. Tapi adung do perangai ni adalah BN. Majoriti agak besar agak ke sana. 4,000 lah. 4,000 majoriti ke sana. So jangkaan aku PHBN macam ni. Kalau PH tak gabung dengan BN enggak selalu pun BN boleh menang juga. Aku berjujur bahawa BN jadi masalah apabila BN bergabung dengan Bersatu. Aku tak pas. Bersatu, tak jadi masalah. Sebab Melayu sama Melayu. Dan Melayu pun tak kata voter sama lah ni. Voter sama. So sekarang ni gameplay dia sangat mudah. Yang analisis aku, BN boleh go ke depan. Dan tak ada pun kalau BN kalah sekalipun, BN menang, kajian tak sama. Ya betul. Tak berubah pun. Tak maksudnya kalau dia kalah, tiba Perikatan Nasional memerintah Pahang, tak ada pun. So bagi aku ni satu tiket dan warning, dan lebih kepada bukan image kepada PHBN, image kepada lokal tu, du pelengai tu. Adakah kandidat BN diangkat dengan orang yang betul atau PN lagi power? Dia bukan image nasional sangat, bagi gameplay kepada dua tu je. Okay, faham. Itu. Kau? Pandangan aku BN of course akan menang sebab mengikut data yang lama, kawasan tu memang stronghold kawasan BN lah. Tapi apa yang kita kena expect, ni adalah PRK. So rakyat apa? Junta. Bukan. Pengundi. Pengundi. Pengundi of course lah, turnout voter tu dia akan menurun daripada daripada percentage yang lepas kepada percentage sekarang. Sebab mungkin ada yang
ada tanggungjawab untuk kerja dekat luar, so on. So berkemungkinan percentage voter akan menurun sedikit lah. Tapi jangkaan aku, of course lah, BN akan menang majority jugalah. Besar atau kecil tu sama-sama kita lihat 7 Oktober ni. So So aku boleh cakap lah. Aku nak sambung. Teruskan. Aku ingat berhenti dah. Teruskan. Sebab apa ni? Ni juga macam Afiq Iwan bagi tahu lah, ni satu warning jugalah untuk parti politik yang bertapak di Dun Pelengai tu. Satu warning untuk mereka bekerja lah, adakah calon sebelum ni menjalankan tanggungjawab mereka ataupun tidak. So mungkin jika BN kalah, ini satu warning untuk diorang lebih bekerja keras kepada rakyat. Sebab rakyat yang memilih rakyat adalah bos. Rakyat adalah bos. Demokratos. Jangan kita tanya soalan simple. Teruskan. Syafiq dengan siapa-siapa lah. Kita jawab. Okey, kita nampak calon bebas tu tak diangkat oleh BN. Okey, teruskan. Okey, oleh BN. Kau rasa dalam sistem kepartian ni, apa kriteria utama yang semua parti pilih sebenarnya? Sebab aku agak terkejut bila tengok calon. Ada calon yang player bola, entah mana tak tahu. Ada calon yang background di akademik pun tak ada. So aku macam confused. Apa kriteria utama sebenarnya calon pilih? Adalah duit is king? Bila kau tanya satu benda je. Dalam bahasa Inggeris dia sebut winnable lah, boleh menang lah. Dalam bahasa Indonesia electabilitas. Saja nak cakap. Tapi masuk kat sini adalah bila kau tanya soalan apa kriteria parti untuk pilih calon, ini kita letak sebagai orang awam. Aku bukan orang parti. Kau tahu lah korang dua, aku bukan orang parti, aku tak ada jawatan dalam parti. Tapi sudah pasti dia nak calon yang boleh menang. Bila kau kata pemain bola jadi calon, aku rasa tak masalah. Siapa-siapa layak jadi calon. Asalkan dia cukup umur dan sebagainya. Tapi jika dia tanya kepada orang parti, soalan aku senang, ya boleh menang lah. Menang ni pelbagai. Mungkin satu, ada kata macam, dia ketua bahagian situ. Kenapa kau tak ambil dia? Sebab dia rasa, walaupun kau ketua bahagian, orang yang suka kau hanya UMNO. Tapi orang lain tak suka kau. Mungkin begitu. Tapi apa-apa, dia bukan kepada kepadaian ataupun, yalah, pengurusan parti lah. Sudah pastilah. Ya apa-apa bergantungkan. Bagi aku semua orang nak. Walaupun kau ada duit, tapi kau tak menang, kau tak nak kau juga. Walaupun kau ada 20 juta, contoh. Tapi bila kau bertanding contoh kat Dun Pelengai, orang rasa reject kau. Separuh pengundi situ reject kau. Kau tabur duit macam mana pun. Orang takkan undi kau juga. Walaupun kau bina bangunan kat sisi kedua situ. Orang takkan undi kau. So itu. Tapi ya, ini pandangan aku. Tapi bila kau tanya aku tentang analisis, aku tanya korang tentang analisis. Bagi aku, analisis aku tentang Dun Pelengai ni, BN menang. Tapi aku boleh cakap majoritinya hanya dalam 1,500 ke 2,000. Itu majoriti dia. So sekarang ni tak silap aku, BM pada pihak 15, 7,000 lebih. Tak silap aku. PM 4,000 lebih. PH 2,300. 1,900. 1,900 Ya. Sampai ada kat 2,000 semua. So itu sedar bahawa dia Dun ni tak besar. Tapi aku percaya BM menang, tapi mungkin 1,500 ke 2,000. Sebab apa kau kata macam tu? Okey, kau tahu apa masalah BN? Aku sebut sebagai orang yang selalu merhati politik. So aku tengok BN dengan PHBN ni adalah satu masalah dia adalah dia tak ada gabungan yang mantap di kalangan pemuda. Di kalangan pemuda. Aku ulang sekali, dia tak ada gabungan yang mantap di kalangan pemuda. Okey, kita sedar bahawa di atas, pimpinan atas, dia okey. Kita sebut Anwar Ibrahim, Syed Hamidi, Muhammad Sabu, Mak Sabu, sebagainya lah. Aku tak suka sebut nama YB. Aku suka sebut nama orang je. Bagi aku semua orang sama. Tak ada kasta lah. So mungkin orang terkejut kenapa aku tak sebut YB. Tapi bagi aku, untuk orang tua, dia okey. Orang tua memang dia dapat bergaul dengan sangat baik lah. Tapi di kalangan pemuda, kita sebut contoh Akmal Saleh, UMNO, PKR, Adam Adli, aku lupa nama apa, DAP punya. Awali. Bukan dah. Aku lupa nama dia. DAP, Amanah dan sebagainya, MIC, MCA. Dia tak ada gabungan. Sebab apa aku cakap disebabkan kurangnya gabungan di kalangan pemuda ni menyebabkan PHBN akan kurang majoriti? Sebab segmen terbesar pengundi selepas undi 18 dilaksanakan, segmen muda.
18 hingga 40, 50% hingga 60% adalah pengundi di situ saja. Hampir di semua kawasan. Sebab aku tengok data. Aku tengok saudara SPR keluarkan lah. Memang situ besar majoriti dia. Bila kau tak ada gabungan mantak di segmen pemuda, macam mana kau nak pastikan anak muda tertarik kau? Betul. Sebab isunya sekarang, bila kau umur 18 ke atas, kau boleh mengundi. Dulu boleh lah, kau kena daftar mengundi dulu. Bila orang tu tak boleh mengundi, kau tak campaign kat dia lah. Dia tak boleh mengundi pun. Tapi sekarang ni automatik. Menyebabkan, bila let's say hari ni 7 hari bulan kan. Sebelum ni semua orang umur 17 tahun ni umur 18 semua hampir peningkatan lah. So bila pengundi tu semakin naik, tapi kau tak ada gabungan mata untuk tarik anak muda. Lepas tu aku tahu apa aku puji tentang PN ni. Cara dia berkempen dengan orang muda, dia kempen cara orang muda. Aku cakap jujur, aku tak setuju tentang permainan kaum dia, tapi kempen dia pada orang muda, cara orang muda. Aku asal Terengganu lah. Aku sebut lama dah. Semua orang tahu aku asal Terengganu. Cakap pun dah boleh tahu. Cakap pun dah boleh tahu dah. Cuma aku sedar bahawa dia kempen kat orang muda, bukan dia jual idealisme dia pun. Tapi dia bawa karakter. Dia buat orang biasa macam aku ni rasa macam aku tak akan dijudge. Aku bukan budak universiti contohnya. Aku tak akan diasingkan. Tapi aku melihat pada PHBN tak ada pendekatan begitu. Itu bila aku tengok, aku tak terkejut pun masa PRN itu Terengganu kalah. Aku terkejut kalah kosong lah. Aku tak terkejut. Aku terkejut kalah kosong. Aku expect benda 1-2. 5 lah aku expect tu. Tapi kalah. Cuma bila aku gabungkan Kelantan, Terengganu sebagainya, Kedah dan negeri itu, Selangor juga. Selangor pun tak selesa pun bagi aku tu. PHBN. Kita sedar bahawa anak muda masih dia semakin baik daripada PRD 15. Cuma dia tak strong. Untuk Kelantan, tak silap aku, mungkin dalam 20% ke 25% je. Undi anak muda kepada PHBN. Kat Terengganu memang out lah. Sebab kebanyakan kat sana untuk PKR, PHBN, tak silap aku mungkin undi dapat 20-30% secara umum. Anak muda kita pastilah. Cuma kita lihat bahawa anak muda tak ke sana. Anak muda tak rasa PHBN ni satu alternatif pun untuk mentadbir negara. Ya, betul. Sebab kau memang benda berat. Dan bila tak ada gabungan ni lagi barai. Jadi sebab aku cakap 2000. Tapi mungkin lagi teruk. Mungkin lagi teruk sebab apa? Mengundi. Aku siapa cakap mengundi kau kan? Apa cakap datang pengundi. Sekarang ni orang tengah PAK Mood dia bukan macam PAK tu. Orang kena balik orang main cuti. Walaupun dia buat satu mengundi. Tapi let's say pengundi tu dekat Pahang, kat Kuantan, malas juga nak balik. Sebab jauh. Dia menyebabkan aku rasa mungkin lagi turun. Analisis aku gitu. Bagi aku untuk PHBN, isu besar untuk dia konsisten menang adalah gabungan pemuda perlu dikuatkan. Sebab aku tengok tak ada gabungan, aku masalah buat hak dia. Adam buat hak dia, DAP buat hak dia, Hasbi muda Amanah buat hak dia. Semua buat hak masing-masing. Menyebabkan orang muda rasa, kuat kerja style masing-masing. Padahal PHBN ni dia ada style masing-masing. Macam BN dia ada style dia, lagi relax. PH pun lagi intellect. Jika digabungkan, dia melengkapi hayat dia. Ya, betul. Melengkapi satu-satunya orang ni. Aku tak kata BN tu tak pandai. Cuma kata perkataan dia sendiri. Cara dia lagi orang lokal. Ya, PH nampak bandar. Dia digabungkan lagi cantik lah. Tapi apa yang menariknya pandangan aku lah. Untuk Perikatan Nasional, cara diorang menarik minat anak muda yang berusia undi 18 tahun ni sampai 25 lah. Diorang menggunakan sentimen agama lah, of course. Tapi apa yang kena pada zaman sekarang ialah zaman healing. Zaman healing kan. Pernah dengar? Pernah dengar? Dia ingat aku tua sangat. Mana tahulah, kau pun mengaku kau tua kan. Aku mengaku tua tapi tak ada, tak tahu sangat. Yalah, zaman healing. Sebab aku berpandangan zaman ni begitu ramai anak muda yang sangat tercari-cari, sangat sayang akan agama, sampai kan diorang termakan dengan hasutan ataupun cara pendekatan untuk Perikatan Nasional ni menarik undi anak muda. So bagi aku di sini pun ada kesilapan dia juga daripada kita sebagai orang muda, di mana kita mempercayai satu sos berkaitan agama, tapi sebenarnya dia adalah satu entiti politik yang mengambil kepentingan untuk diri sendirilah, untuk parti mereka memenangi pilihan raya kecil, pilihan raya negeri. So aku berpandangan bahawa Perikatan Nasional ni sangat bijak dan kita kena counter kita sebagai PHBN act natural lah.
aku tak side mana-mana. Tapi kita sebagai pengundi yang muda, kita harus bertindak bijak lah. Dengan macam kita nampak dekat TikTok ada macam maklumat. So kita kena double check dengan sumber yang sahih. Adakah perkara ni perkara betul ataupun auta. Okay, bagi aku tanya soalan last question. Aku nak tanya terus sekali. Last lah. Tak gentar. Tak gentar Abang soalan senang je ni. Okay, senang. Kau dua-dua boleh respon. So, okay. Kita tengok sekarang Boomer punya style campaign adalah ceramah kelompok atau ceramah. Itu Boomer lah. Apabila kita tengok semua election, Boomer punya style mesti ceramah. Tapi bila kita pergi ceramah tu, tengok hampir 80% semua orang parti je. Semua orang akan undi you. Ya, betul. Okay. Aku terlintas tengok style parti muda Syed Saddiq. Dia tak buat ceramah. Dia buat apa? Dia buat digital content dia. Dia ubah digital content dia. Adakah patut kita berevolusi punya style? Tapi kena faham, sentimen kawasan. Apabila kau duduk kawasan, masalah dia apabila kau tak buat ceramah, maknanya kau tak kempen. Yalah, faham je. Orang kawasan macam tu. Apabila kau tak buat ceramah, kau tak kempen. So adakah patut bahawa tapi kau kena sedar kalau kau buat ceramah spend cost banyak sangat. Bilik sistem dah 4,000. Kos konopi lagi, kos stage lagi sangat tinggi. Kau boleh cecas hampir 10,000 untuk satu ceramah. Dan itu satu pembaziran duit yang sangat tinggi bagi aku. Tak perlu untuk spend duit sampai hampir 10,000. Okay. So kau rasa 10 tahun ke depan adakah kempen dekat Malaysia akan berubah kepada digital content? Aku berpandangan dalam masa 10 tahun lagi mungkin tidak, sebab kita masih lagi dengan sentimen calon ni dia tak turun padang. Yes. Ya. Sebab kita still ada generasi millennial and then generasi muda. Of course generasi muda akan dicuci otak dia orang dengan calon ni kita tak pernah nampak pun. Jadi kenapa kita kena undi dia? Sebab daripada dulu kita sering dimomokkan dengan kalau tak nampak calon ni bekerja. Sebab orang awam dia akan nampak calon tak apa ahli parlimen ke apa kan, kena turun padang, kena nampak dia bekerja untuk rakyat. Sedangkan ahli parlimen ni luas, dia punya skop kerja dia seperti membuat polisi, membahas di parlimen apa semua. So aku rasa memang untuk digitalisasi ni kita masih lagi tak bersedia lah. So kau tanya soalan adakah kempen politik kita akan berubah ke digital? Adakah masuk kempen kelompok orang panggil kempen kelompok aku lupa. Ceramah kelompok. Aku lupa nama dia apa dia. Bagi aku macam ni. Aku walaupun bukan ahli politik tapi aku selalu mendekati lah, selalu memahati apa kempen-kempen. Bagi aku ceramah kelompok akan sentiasa ada. Kemana negara-negara yang kau lihat, bukan hanya kat Malaysia, kat Singapura, kat US, UK, akan ada ceramah kelompok dia. Of course ada berlainan. Dekat UK dia buat dalam bas, terbuka sikit. Dekat US dia ada ceramah yang kau selalu tengok Obama tiba orang belakang ramai. Sini tu ceramah kelompok je, sama je. Tu ceramah kelompok lah tu. Kita kata untuk Singapura dia lebih ada pergi ke community center. Ceramah kelompok sama je, cuma style berbeza. Tapi apa yang akan berubah adalah penggunaan media dan meningkat. Tapi kita bila kita bahas benda ni, bila kita cakap tentang kempen ya. Aku tekin lah sebenarnya bila orang kata bahawa yalah bila orang kata kita kata macam ni, bila orang kata kempen ni hanya ada masa PAK. Bagi aku tekilah benda tu sebab apa? Benda tu memang semakin membesar. Sebab aku terkejut bila seseorang yang tak ada kat kawasan sangat tiba jadi calon tu satu. Sebab kita kena tahu bahawa bila kau sembang tentang politik ni, kau sembang untuk berkhidmat. Kau kan jumpa rakyat. Masa ceramah je. Patutnya kau jumpa setiap minggu. Setiap hari sukarlah, kau nak adil lah. Ada kerja lain juga. Macam Syafiq kata jok skop dia banyak. Tapi kau kena jumpa setiap minggu. Ceramah kelompok ni kau hanya untuk menerangkan penerangan apa dasar kau sepatut je. Kan ada. Cuma apa yang kau pasti dengan soalan kau adalah, bagi aku adalah benda yang terkira orang fikir tentang kempen. Tapi padahal kau patut fikir adalah, adakah kau buat kerja yang baik? Bila kau buat kerja baik, kau undi kau. Walaupun kau bukan adun atau ahli parlimen satu. Kau buat kempen macam mana pun, if kau buat kerja, kau ataupun orang rasa selesa kau mendekati rakyat. Sebab kadang-kadang buat kerja ni buat kerja kat tim dia. Tim lain tak buat kerja. So orang tolak dia juga. Tapi kau buat kerja keseluruhan pada orang akan undi kau.
Orang akan pilih kau. Kau buat digital ni aku rasa akan berubah. Dari sikit ke sikit akan ramai buat ceramah kelompok live akan ada. Tapi ceramah kelompok akan ada. Sebab apa? Orang nak fizikal. Tapi tak silap aku masa PRN lepas, PRN Selangor, ada seorang calon bebas dia buat ceramah live. Live dia pegang phone, like literally dia tengah live. Macam orang jual barang. Dia ada orang macam aku cakap, kamu muda tak buat ceramah kelompok sebab dia tak ada kekuatan ahli. Ya. Dia macam tu. Tapi penting untuk kau ceramah kelompok untuk terang pada ahli lah. Jadi itu soalan mudah kan. Untuk soalan Popi lah, untuk soalan Afiq. Tapi yes, kita dah bahas tentang isu pencen panjang gila. Aku rasa kat habis sejam aku. Kita bahas tentang pencen dan juga tentang Dom Pelangai. Pelbagai isu kita bahagikan. Ya, kita tahu isu pencen ni isu yang sensitif, tapi kita kena nyatakan apa yang kita percaya. Syafiq dah katakan, Afiq pun dah nyatakan, aku pun dah nyatakan. Tapi jika kawan-kawan kat luar sana ada soalan ke, ada pertanyaan ke, boleh terus ke kami. Jika korang tengok video rasa tak puas hati, boleh komen kat YouTube kami, tak ada masalah. Seperti biasa, kami ada sosial media. Seperti biasa lah hujung-hujung buat macam ni. Aku pun tahu lah YouTube buat macam ni. Aku tak faham cakap benda macam tu. Tapi kau boleh semua orang boleh follow kat Facebook kami Yuana. Semua Yuana lah. Twitter pun Yuana, TikTok Yuana, Instagram Yuana dan YouTube. Untuk YouTube tolong subscribe, tolong like and subscribe and sebarkan. Dan jika macam Dom Pelangai tadi, jika rakan-rakan kat luar sana ada soalan yang rasa macam boleh tak lepas ni jom ngopi bahas benda ni, jangan risau, boleh je. Kami pun akan tukar sikit style. Mungkin lepas ni next week kami akan buat satu pertanyaan kat Instagram story. Ya, supaya rakan-rakan boleh letak pertanyaan dan kami akan cuba jawab dalam Jom Ngopi. So, itu saja dari kami. Jika ada persoalan boleh terus tanya kami. Tapi jangan lupa untuk subscribe kami punya YouTube Yuana TV. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.